السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung pengajian kitab Mishkat pada muka surat 201, hadis yang ke-8. Perbincangan pada malam ini masih lagi berkait dengan mandi. Mandi yang dimaksudkan itu adalah mandi junub ataupun mandi wajib. Baik, hadis yang ke-8. Ana Aisyah anna imra'atan minal ansar سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل. قال خذي فرصة من مسك، bagi bawah tu min misk فتطهري بها. قالت كيف أتطهر؟ قال تطهري بها. قالت كيف؟ قالت سبحان الله تطهري. فاجتبذتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa ada seorang wanita dari kalangan Ansar bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mandi selepas suci daripada haid. Mandi kerana haid itu maknanya selepas suci. Ini nak mandi junub lah, selepas kering darah haid itu. Dia tanya Nabi begitu. Direct dia tanya Nabi. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya bagaimana cara mandi dengan bersabda, ambillah secebis kasturi. Ambillah secebis kasturi lalu bersucilah dengannya. Ataupun kita boleh terjemah gini, ambillah secebis kasturi lalu lumurlah pada kemaluan itu. Ni ringkas, ni hadis ringkas. Selepas ni saya akan sebut apa maksud dia sebenarnya. Perempuan itu bertanya lagi, bagaimana saya hendak bersuci dengan kasturi itu? Dia tanya begitu. Nabi pun kata ke dia, bersucilah dengan kasturi itu. Dia pun tanya lagi, bagaimana saya hendak bersuci dengan kasturi itu? Maka Nabi SAW menjawab, subhanallah. Bersucilah dengannya. Jadi Nabi sebut gitu dia tak faham kan? Nabi nak sebut dengan terang, muka dia orang tino. Nabi kata subhanallah. Ni kalau saya terjemah, kalau kita kata guru kita kata subhanallah, Allah benaknya mu ni dak. 3 kali nak tanya. Suruh royak sesal lah kau. Jadi Nabi pun sebab salah jadi. Jadi Aisyah kata, aku pun tarik dia mari dekat aku. Aku kata, tattabi'i itu maksudnya kamu, dia kalau minta mahal bahasa Kelantan ni. Genyehlah kasturi itu di kemaluan tu. Tu kalau bahasa Kelantan. Itu mana tattabi'. Dia buat gini. Itu tattabi'. Tu maksudnya. Susulilah kesadarah dengannya. Sebab dia begini kan. Dia begini. Hadis ni sebenarnya guna kasturinya masa mana? Tu terlebih dahulu. Sebab dia ada hadis lain lagi. Dia lumur kasturinya kalau dalam riwayat Bukhari pun ada sebuah. Di sini Bukhari dia. Ada riwayat lain. Sini dia buat 308. Cuba tengok di bawah. Dia dalam huraian lah. Sebab kita kata ketika darah tu masih ada, dalam syarah saya tengok lah, ada sebagai ulama mengatakan hak ni nomor kasturi ni sebagai peringkat akhir. Mula-mula dia nak basuh kesel darah tu yang melekat pada kemaluan tu dan sekitar tu, dia guna air biasa lah. Dia cuci dulu. Tu jadi bila kira-kiranya dah nak selesai baru dia lomor. Tujuannya supaya faras itu dia kira bau wangi. Sebab dia darah ni dia bau busuk juga. Dan bau dia tu tidak sama. Dia bergantung pada keadaan perempuan itu juga. Ada setengah tu bau
sikit-sikit ya sungguh tu bau nah, bentuk bau pun lain-lain. Kalau dalam syarah Bukhari itu sebut, maknanya tujuan Nabi buat gini supaya bau sedap, sebab biasanya selepas daripada kering darah itu dia akan melakukan hubungan dengan suami itu. Jadi di situlah keperluan, maknanya tubuh wanita dan juga tubuh lelaki dia mesti berbau wangi untuk membangkitkan semangat gairah itu. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi. Tujuannya supaya berlaku hubungan suami isteri yang halal tu dengan penuh, kita kata sampai ke tahap yang sepatutnya lah. Itu maksudnya. Baik, tak apa, kita tengok dulu di sini kan. Itu secara umumnya gitu. Bukan kata mula-mula tu cuma kasturi, dah tidak. Hak mula-mula tu basuh biasa, biar hilang tu dia punya kesedaran. Patalah akhir tu bawa cuma kasturi. Tujuan cuma kasturi supaya bau sedap lah, supaya bau wangi. Baik. Tak apalah kan. Cuba tengok di sini muka surat sebelah tu 202 tu, di dalam sebahagian syarah hadis disebutkan nama perempuan Ansar ni. Ada dalam setengah-setengah ulama menyebutkan bahawa perempuan ni nama dia Asma binti Syakal Al-Ansariyah. Dia ni perempuan Ansar. Baik, sebelum ni telah disebutkan bahawa kaifiat mandi lelaki dan perempuan dalam konteks mandi junub ni tak ada beza sama tu kita sebut dah sebelum ni. Tambahan di dalam hadis ini adalah satu perintah yang boleh dimasukkan sebagai sunnah bagi perempuan haid ketika mandi setelah selesai haid, setelah kering darah haidnya. Hal ini termasuk dalam perkara yang tidak berkait dengan hukum kita kata wajib ataupun perkara yang mesti buat, termasuk dalam rukun ke tak. Hal ini termasuk dalam sunat mandi junub, khususnya untuk perempuan lah, khususnya untuk perempuan. Sebab kita tak jumpa hadis Nabi suruh lama pada hak lelaki tu. Jangan duk kiyah terkalu. Gitu ya. Cuma laki ni adalah dalam hadis sebut, maknanya laki ni perlu wangi juga. Sebab dalam riwayat Aisyah, pernah Aisyah bantu Nabi, Aisyah lomor ke tubuh Nabi minyak wangi yang sesuai dengan zaman itulah. Selepas tu Nabi pergi ke isteri dia lain, giliran isteri lain, dan melakukan persetubuhan. Aisyah sebut gitu. Mana Aisyah yang menyiapkan suami dia untuk dia bersama isteri dia yang lain. Maknanya hubungan itu baik. Jadi hak ni termasuk kira-kiranya yang sunnah lah. Sunnah di situ maksudnya sunnah. Caranya ialah dengan mengambil cebisai kasturi lalu diletakkan pada kapas atau cebisai kain atau seumpamanya, lalu diletakkan di tempat keluar darah setelah selesai mandi. Dia buat setelah selesai mandi. Itu dia buat di situ. Kalau saya baca ni dia ni lama dalam kitab Tawdihul Ahkam fi Syarhi Bulughil Maram itu. Tawdihul Ahkam tu penjelasan hukum dalam menghuraikan hadis-hadis Bulughul Maram. Itu dia ada sebut tu. Itu antara syarah baru juga lah. Jadi hak ni selepas selesai mandi. Cara yang sama juga elok untuk orang yang suci daripada nifas, boleh juga begitu pun, asalkan mandi junub. Baik, Al-Muhamili dari kalangan ashab kita menyebutkan di dalam kitab Al-Muqni', ini tokoh besar juga dalam mazhab Syafi'i ni, Al-Muhamili ni. Dalam kitab Al-Muqni' dia menyebutkan bahawa sunat kepada perempuan yang mandi kerana haid dan kerana nifas untuk mewangi ke tempat untuk mewangikan tubuh dia tu, khususnya kemaluan, termasuk juga. Cumanya kita kena ingat lagi waktu guru sebut masa ngaji tu, nak comot di kemaluan tu tengok juga minyak wangi biasa mana. Takut aja ni berasak kan. Kena tengok juga biar sesuai lah. Maknanya kena tahu. Cuma hak ni jelas. Misk kasturi ini antara yang sesuai. Mana kalau tidak ada kasturi kena pastilah. Tu. Pendapat ini iaitu pendapat yang mengatakan mewangikan keseluruhan tubuh yang terkena darah adalah ganjil. Itu dianggap sebagai pendapat yang syadz. Seluruh hak Nabi sebut ni di bahagian kemaluan tu ya. Tempat keluar darah situ ya sebutnya. Lepas tu lomo minyak wangi di tubuh tu, hak tu lain pula. Hak tu bukan ketika selepas selesai mandi tu. Hak Nabi buat, hak Aisyah sebut tu, hak tu ketika Nabi pakai baju dah. Jadi Imam Nawawi sebut lagi, dia kata
saya tidak tahu. Selainnya, yakni selain Muhamili yang berpendapat sedemikian. Jadi Muhamili pendapat dia ni agak ganjil bagi setengah-setengah ulama. Dia ni ulama dalam mazhab Syafi'i juga. Tapi pendapat dia ni Imam Nawawi kata saya tak tahu. Hak saya tahunya dia sore hak kata gitu. Hak kata ke seluruh tubuh lah. Tempat yang kena darah tu. Sebab boleh ada kena darah tu dia gini dalam syarah-syarah hadis disebut dia ada setengah-setengah perempuan zaman Nabi ni darah itu banyak sangat kadang mengalir tu melepasi daripada kawasan farash itu pergi sampai ke pohon pun ada setengah-setengah tu. Tu. Jadi apakah situ pun kena comor minyak wangi juga, kasturi juga. Imam Nawawi kata hak saya tahunya pendapat ni agak pelik. Hak saya tahunya Muhamili dia kata gitu. Orang lain tak. Sebab kalau kita tengok zahir nas pun sebutnya pada kemaluan sahaja. Bukan bermakna nak kata tak boleh. Cuma nak ayatnya kalau dasar kita nak sebut atas kenyataan Nabi. Atas kenyataan Nabi setakat tu ya. Ni kena ingat ni, hak ni kita bincang ni selepas mandi. Hak Nabi, hak riwayat Aisyah hak saya sebut tadi, hak tu selepas dia pakai baju dah tu, selesai dah. Ulama berselisih pendapat tentang hikmat penggunaan kasturi pada waktu itu. Pendapat yang sahih serta terpilih yang disebutkan oleh jumhur tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i dan lain-lain tokoh ialah untuk mewangi ke tempat tersebut, yakni pada kemaluan itu, dan menghilangkan bau yang tidak menyenangkan. Qadhi Al-Mawardi menukilkan daripada tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i dua bentuk pendapat. Ni pendapat, dua bentuk pendapat ni semuanya pendapat daripada tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i rahimahullah. Baik, pendapat pertama jadi pendapat pertama menghilangkan bau, mewangikan dan menghilangkan bau yang tidak menyenangkan. Itu pendapat pertama. Pendapat inilah kalau kita bincang saat ni. Pendapat kedua, supaya cepat memperoleh anak tu. Ada kata gitu. Mana kasturi ni ada yang sebut, memang ada sebutlah. Dia kata salah satu sebab juga untuk supaya mudah dapat zuriat. Cumanya bagi saya gini, dalam setengah syarah yang saya sebut tu, dia sebenarnya isu supaya cepat memperoleh dia bergantung kepada kegairahan itu, kesuburan itu. Dia begini sebab kalau kita perhatikan dalam beberapa syarah, misalnya satu artikel yang saya baca tu, itulah kita nak bincang 14 poin tentang bagaimana contoh kehidupan keluarga sahabat ni antara salah satunya. Tujuan kenapa disarankan dengan lebih ditekan kepada perempuan mewangi ke tubuh dia, padahal suami pun begitu juga. Tujuannya untuk membangkitkan kegairahan itu. Sebabnya lepas daripada kira-kiranya lepas daripada kerindah lepas mandi ni waktu subuh lah. Dan seseorang tu dia kedudukan air mani dia pun jadi berkualiti. Di salah satu sebabnya kerana kesegaran itu. Kesegaran itu. Baik. Dalam kitab Tawdihul Ahkam yang saya sebut tadi, dia kata kalau tidak ada isu darah haid dan sebagainya, perempuan adalah keadaan biasa, keadaan bersih. Suami dia tu okeylah. Perempuan adalah keadaan biasa, bukan dalam keadaan haid. Ada juga sunnah ni. Iaitu mewangi ke tubuh. Dia bukan berkait dengan darah haid saja. Tujuan dia adalah untuk supaya berlaku kesuburan. Sebab itulah ada disebut dalam riwayat Nabi ambil wuduk dulu. Rupanya ambil wuduk ni diterima juga dalam kajian di pihak sebelah barat pun. Dia kata basuh hujung-hujung anggota ni dia boleh menyegarkan keseluruhan tubuh. Kalau kita perhatikan teknik mengambil wuduk ni kan, dia hujung rambut sampai hujung kaki tu. Hak hujung-hujung belakang tu, hujung tangan, hujung kepala, hujung kaki, lutut dia tak rasa. Lutut bahagian tengah tak. Jadi bila basuh ke tepi tu, dia memberi kesan kepada seluruh tubuh. Memang disebut gitu. Sebab tu ada juga orang tidak Islam, saya baca nanti dia, bila dia dapat maklumat tentang ni, walaupun dia tidak Islam pun, memang dia ambil juga wuduk. Wuduk tak tahulah dia ambil lagu mana tu. Bakal dia basuh hujung-hujung gitu, memang dia kata segar. Tak tahu boleh serah jalan malam ni. Klik rumah tu ambil wuduk dulu sebelum tidur tu. Tak boleh lah ustaz bila ambil setuh batal pula.
Ni jumpa hamba lepas ni lah. Rakyat kita terkejut marah pula. Orang kita ni yang mudah pemarah. Kalau kita sebut dia marah pula. Ya, orang kita ni tak boleh kalau tak serupa dengan dia. Pelik juga tu. Biarlah sebut juga, takut malu nak jumpa orang lain tak. Dia gini mudahnya. Dan pendapat dari mazhab Syafi'i kita ni setu suami isteri ni batal. Hak tu semua tahu dah. Tapi ramai lagi pendapat ulama-ulama kita juga. Dalam mazhab lain Imam Bukhari tak batal pun. Kita nak guna hak mana terserah. Itu kebebasan individu. Asalkan kita tahu ada maklumat tu. Dan semua tu ada hujah dia. Ini termasuk dalam khilaf muktabar. Kadang-kadang ni dia berlaku isu tarjih saja. Kadang-kadang sama-sama kuat pun cuma dia tarjih ni atas beberapa alasan mengikut pandangan dia. Sebab tu perkara ni boleh kita amal hak mana-mana pun asalkan sahih. Sahih ni maksudnya maknanya ulama berbeza pendapat dalam keadaan buat min haitsu tarjih, dari aspek tarjih. Nak pakai mana pakai lah. Cumanya kalau kita nak pakai hak jenis ni dak susah juga sebenarnya. Sebab hanya ada orang tanya. Moga kita jumpa dalam hadis kan Nabi ni bila nak tidur dengan isteri ni dalam keadaan biasa, tak kait dengan akhir, tak kait apa. Dia ambil wuduk dulu. Ambil wuduk. Isteri pun ambil wuduk, suami ambil wuduk. Jadi kalau ambil wuduk, bila tidur sekali setuh batal. Lepas tu nak kira mana? Tak kena duduk, dia duduk ujung katil ni, kita duduk ujung katil ni. Lepas tu tiga tak batal golek tengah. Orang tahu kerja lagu tu. Tak apalah kita kata. Bagi pihak yang kata batal tu, dia kata tak apalah batal pun. Tak kira dah batal tu, kiranya masa nak tidur ambil. Boleh pahala juga. Ada dia kata begitu. Tetapi bagi setengah lama dak. Mana tidur nera dalam keadaan ada wuduk tu. Jadi hak tu kalau nak pakai pendapat orang kata batal tak boleh. Kecuali pakai sarung tangan. Pakai sarung tangan, pakai stocking. Lepas tu pakai emas ni pula. Tidur. Cuma kalau kita nak ambil satu pendapat lagi, Imam Bukhari, dia sahabat-sahabat pun ramai, dia kata tak batal pun. Tak batal pun. Setuh tu. Tu. Dia sebenarnya dalam mazhab Syafi'i pun ada sebut kalau ada setengah berpendapat dalam mazhab Syafi'i, setuh tu kalau naik ra. Bahasa Kelantan mudah faham. Naik ra, kalau tak ada ra tu, tai demam kau, tak ada ra. Setuh pun kau sejuk ada. Bukan kau mana. Tu tak batal. Ada yang berpendapat kita dalam mazhab Syafi'i. Hak tu je ulama lain muskil tu. Jadi pokok dia mungkin ra ke tidak ra baru batal. Tu dalam perbincangannya. Sebab tu bagi Anas dia lah. Kalau Anas dia lah, Anas pakai pendapat kata tak batal. Tapi setengah orang dia kata sesak tu pendapat tu. Biar kita nak kecek ni biar khabar. Biar khabar. Kita nak kata sesak ni boleh jadi dia maksud nak katakan tapi kena ulama beribu ulama kena jadi sesak dia tu. Kena mikirlah. Masalah kita nak pegang pendapat kata batal. Tak ada siapa marah pun. Moga itu hak peribadi kita. Cuma awak pakai hak tu banyak kau lah jadinya. Kesusah tak apalah dah awak nak pakai tu. Tapi jangan kita menyesatkan orang yang pakai kerana mengikut ramai lagi ulama lain, bahkan dalam setengah tu dalam mazhab yang kata tak batal. Nak pakai hak tu. Lepas tu sahabat Nabi dulu sebelum ada mazhab ni dia pakai mana? Benda-benda gitu kena fikirlah. Sebab tu hadirat saya pun lemah juga kadang-kadang. Sebab ada dalam internet tu. Biar nak sebut pula tak. Lepas tu cari diri lah siapa. Ada orang tanya dia kan. Baru ni sebut dah. Lagu mana ustaz? Apa pandangan ustaz? Ada ustaz yang berkuliah mengatakan bersentuh suami isteri tak batal wuduk. Lepas tu perempuan dalam keadaan junub. Dalam keadaan junub. Mana boleh baca Quran. Tu saya bimbang. Tu yang kita nak berjelas. Biar faham lah. Jadi ustaz ni kata kalau ada ustaz berpendapat gitu, mana itu tanda ustaz tu makan pil kuda, dia kata. Tu jawapan ustaz tu. Cuba bayangkan kalau kita jawab dalam perbezaan efek, dalam khilaf fiqh lagu tu cara kita jawab kesan pada masyarakat lagu mana. Kena fikir. Sebab tu masyarakat menganggap sesak. Sebab dia tak pernah dengar. Lepas tu ada pula ustaz jenis pil kuda ni. Ni ustaz pil kuda ni. Jenis gitu atau berak ngoti aja tu. Anda dengar diri tu. Tak boleh. Sebenarnya itu termasuk dalam kita menimbulkan fitnah dalam bab fiqh. Tak boleh gitu. Sebut molek lah. Mazhab ni kata gini, ni kata gini, lepas tu sahabat lah ke mana? Benar ni dia sahabat berkhilaf dia. Hak setahu saya lah, setakat saya belajar, ramai di kalangan sahabat dia tak batal. Tu sekadar saya tahulah.
Yalah kalau kita pergi mana, kok mana pun khilaf dah zaman sahabat. Khilaf dah. Jadi sebab tu kalau guru saya lah, yalah bukan dia seorang, dalam kitab-kitab pun ada. Kita kira gini. Bila kita mengaji dan kita akan jumpa isu-isu yang berkait secara langsung dengan kita, hak ni kata gini, hak ni kata gini, dan semua yang berpendapat gitu tu adalah ulama-ulama kita yang tercatat nama dalam sejarah. Dia ambil kira pandangan mereka. Kita kena hormat. Kita kena hormat. Hormat ni maksudnya bila kita tidak pegang gitu, ada orang pegang gitu, kita jangan kata apa. Tu makna hormat. Jangan hormat ke dia saja. Orang lain pegang pendapat dia, kita timbuk lain belakang kau itu. Kalau lagu tu tak boleh. Bila kita hormat pada pendapat dia, mana orang yang ambil pendapat dia pun kita kena hormat lah. Sebab ini isu peribadi, fardu ain, bukan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah lain. Itu kita kena faham lah. Kalau tidak, sampai bila masyarakat kita nak terbuka dah. Nak terbuka. Saya sebut ni bukan apa, siapa pada saya. Dan saya kenal pun lelaki tu. Hampir berlaku perceraian. Dia ngaji lah, tidak ngaji pondok. Dia ada juga pergi ngaji pondok sementara. Lepas tu dia sambung pengajian ke peringkat lebih tinggi lah. Jadi dia terdedah dalam pengajian tu bukan sekadar mazhab Syafi'i. Jadi benda kecil sangat ya. Bila dia balik rumah tok tua dia mandi, lepas tu dia ambil wuduk dalam bilik air tu, dia tak pakai selipar. Dia tak pakai selipar. Tok tua dia suruh pakai selipar, dia kata apa nak pakai selipar yang atas rumah. Tak lihat terlepas ambil wuduk, kok ada kesan tai cicak. Dia pun sakit kepala. Lepas tu kalau nak kira kesan tai cicak pada selipar, tak ada ke kemungkinan tu? Kalau kita pijak selipar tu lah. Muka tok tua dia tak basuh dulu selipar. Benda-benda gitu. Enggak dia ni, muka dia orang muda, anak pun tak lihat lagi masa tu. Siapa dia ajar gitu? Dia tanya gitu. Itu tua dia tu, kuih ajar tu aku ni. Akhir sekali jadi besar itu tu, hampir berlaku perceraian. Akhir sekali dia tak si duduk untuk tua dia. Sebab dia kata qalut. Tu. Padahal dalam fiqh je, bila tak ada najis, dia tak ada. Yalah masyarakat kita dia ada. Hak tu wallahu alam, saya pun tak tahu ada ke dalam kitab. Tetapi kalau kampung rumah tok saya mesti pakai lipah. Sebab dia kata takut ada jatuh tak cicak ke, nak ihtiyat, nak bercermat. Benda-benda gitulah hati-hati. Kalau kita tidak beri pendedah yang agak lebih luas, dia akan jadi fitnah. Tu contoh fitnah. Hampir cerai. Lepas tu cerai juga, lepas boleh dua orang nak cerai juga. Bakal ada isu lain pula. Bakal isu cicak teruh pula lepas tu tak tahulah. Memang cerai juga akhirnya. Tapi kat dengar kau dia sebut kat, sakit kepala dia kata. Mungkin dia ni ngaji luar negara ni kat, banyak hati perlu kita tahu tu. Kalau tidak jadi masalah. Jadi masalah tidak. Jadi bila kita nak tangani isu khilaf ni, kena tangani dengan cara yang berhemah lah. Jangan kita menimbulkan persepsi yang buruk pada masyarakat, sehingga masyarakat ni hadirat, bila dia tengok lagu tu cara ustaz layan hak khilaf, dia lebih pada ustaz dia bertindak tu. Kena berhati-hati. Cuba kita tengok lagi di sini. Jadi supaya cepat memperoleh anak ni, sebenarnya hak ni dari aspek kesegaran tubuh. Mana ketika dia melakukan jimat tu, mana dia sampai ke tahap klimaks lah. Suami pun puas hati, isteri puas hati. Dan itu salah satu yang menyumbang kepada lekat anak tu. Tu. Baik, hadis yang ke-9. Allah, kalau kita nak kecik mudah biar dalam masjid budak. Pokok kita ni munggu ada bini belaka. Kita boleh rasa sendiri bagaimana perasaan kita kalau dalam keadaan kita tak jaga. Mana kita tidak bercermat semasa melakukan hubungan. Misalnya tak mandi atau sekurang-kurang tidak bersih kemaluan. Kita boleh rasa sendiri ketika kita mandi, kita ambil wuduk, kita boleh rasa perbezaan dia tu. Dan perbezaan itulah. Perbezaan ke arah yang lebih positif dengan sebab kita ambil wuduk tu, hak tu yang dikehendaki. Baik, saya nak sebut sekali lagi. Sini dia tidak sebut. Kenapa? Termasuk dalam sunnah juga ambil wuduk walaupun tak mandi junub lagi. Ni pun sebut juga dalam kitab Taudhil Ahkam. Dia kata hak tu untuk menyegarkan tubuh juga. Dan ni pun kita boleh rasa sedih. Kita setubuh dengan isteri kita, lepas tu kita tidur dekat dia, kita setengah tu kemaluan pun tak basuh. Misalnya lagu mana dia punya perbezaan tu. Kita setubuh dengan isteri, kita basuh kemaluan, ambil wuduk walaupun tak mandi junub, lain. Memang lain beza dia. Dan hak ni orang buat kajian dah. Dalam kitab tu sebut. Misalnya di barat pun memang sudah ramai dia tahu bagus agama ni. Tu dua. Yang ketiga,
Orang yang buat amalan, mana bila dia bersetubuh dalam keadaan air mani, dan ada lagi cecair-cecair lain yang melekat tu. Kalau jadi amal lagi tu banyak, dia boleh. Pertama sekali, kalau tidak memberi kesan penyakit zahir, dia boleh melemahkan tenaga batin. Tu memang disebut oleh ulama. Dan doktor pun sebut, awak kajian tu tadi. Boleh tengok sendiri dalam internet kajian tu. Akhir sekali dia boleh melemahkan zakat. Tak ada kena cimani. Pada hak tu ya. No. Tu. Hak saya nak sebutnya, yang kepatnya, kalau kita perhatikan, Nabi hak dia buat, dia tak ayat tu sudut-sudut tu. Cuma umat Islam ni, walaupun dia tak tahu kajian tu seperti mana kajian moden sekarang ni, tapi dia yakin atas nama iman, kalau Nabi buat mesti terbaik. Maknanya orang yang tidak cerdik pun, kalau dia tahu Nabi buat gini dan dia ikut, dia tetap dapat kelebihan. Walaupun tak tahu hikmah, tak tahu penyelesaian secara saintifik pun tetap dapat kebaikan. Tu orang panggil kebaikan kerana iman kepada Nabi dan ikut Nabi. Itu kelebihan dia. Sebab itulah kebaikan dalam agama kita ni, dia bukan untuk orang cerdik saja. Asalkan perkara ni sahih daripada Nabi, sabit berdasar pada riwayat yang sahih, tak tahu apa pun ikut ya, mesti ada kebaikan. Dan kita boleh kata secara iman kepada Rasul, apa saja yang datang daripada Nabi, jika ianya sahih dan kita faham maksud tu, kalau tak faham pun, dia tetap ada kebaikan. Dia tak ada risiko ikut Nabi. Sebab Sayyidina Ali kata tu lah, bila lepas ambil wudu, dia bangun caca, dia minum air hak lebih dalam bekas tu. Anak-anak murid hak duduk sekeliling dia, anak murid dia, masa tu dia buat praktikal wudu. Anak murid tengok kelih. Sayyidina Ali kata, aku faham mu tengok aku tu. Aku tahu mu tengok aku tu rasa pelik. Apa-apalah tok guru kita lepas ambil wudu, pada ambil wudu tu, Sayyidina Ali ambil wudu ni dalam satu bekas. Ambil wudu tu cebok guna tangan. Mula-mula basuh tangan, lepas tu cebok. Basuh tangan, basuh muka, seterusnya. Tak guna cetung, guna tangan. Maknanya air tu beberapa kali dicelup menggunakan tangan. Lepas tu minum pula air tu. Apa jawab Sayyidina Ali? Sayyidina Ali jawab ni rekah. Ulama jawab tu panjang. Ulama panjang jawab tu. Sayyidina Ali mudah. Aku tengok Nabi buat. Tak ada apa-apa. Aku tengok dengan mata diri aku sendiri Nabi buat. Mesti molek. Biar tak tahu pun. Dan Nabi buat. Nabi tak akan buat atau molek. Sebab dia dibimbing dan dijaga oleh Allah. Jangan amal untuk orang lain gitu. Bapa buat gini, ayah saya buat. Ayah saya buat mesti molek. Tak boleh nak kiyah dengan ayah. Nabi lain. Itu mana cara. Jadi ulama sekarang ni bila dia bahas bincang mari, dia pun sebutlah di situ nak ayatnya air hak lebih wudu itu bersih. Dan hak tu tidak dikira mustakmal. Ni jadi timbul isu dengan hadis tu, timbul kenyataan Sayyidina Ali, timbullah isu dalam konteks mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i kira mustakmal tu. Air tu. Tu jadi ada perbincangan pula. Rupanya banyak tu nilai dari sudut fiqh tu. Fiqh dari sudut air tu masih dikira mutlak lagi ke? Tu satu. Lepas tu air tu bersih ke? Kalau awak air teh boleh ke tak? Boleh Sayyidina Ali minum. Lepas tu air ni boleh digunakan berkali-kali untuk ambil wudu. Banyak ilmu kita bincang dah ada Sunan Nasa'i tu. Gitulah hadirat. Boleh sila. Kalau mengikut ulama tak ada beza. Tak ada beza. Dia tak ada wudu, saya akan wudu ni kerana nak sembahyang, tak ada gitu. Dia supaya cumanya ada ulama menyebutkan bahawa wudu yang dimaksudkan, kata tadilah Nabi dalam keadaan berjunub ambil wudu tu, setengah ulama menyebutkan hak tu wudu ringan. Ada sebut niat supaya wudu ringan, maknanya ambil sekali pun tak apa dah. Kalau tak kata pun tak apa, sebab hak tu dia kira wudu yang ringan. Ada ulama kata begitu, supaya kita ambil wudu dalam keadaan kita ada wudu dah. Kita masih dalam keadaan ada wudu, kita ambil wudu pula. Ni sekali pun tak apa. Kalau tak kata pun tak apa. Dia boleh pahala. Dia panggil wudu ringan. Ada yang kata begitu. Tapi setengah ulama tak terima pendapat tu. Okeylah, dari segi niat sama saja. Segi niat sama je. Baik. Jadi hak tanya tadi sebenarnya, dan saya sebut hak berkenaan dengan wudu ringkas ni begini, satu kali perlu kita faham jugalah. Kenapa kalau kita perhatikan berkenaan dengan arahan Nabi ambil wudu ni, dia ada dua bentuk laras bahasa tu. Salah satunya sebut ambil wudu biasa gitu. Ada setengah-setengah tu
ambil wuduk seperti wuduk salat. Apa Nabi kata? Setengah-setengah riwayat Nabi kata gitu. Jadi setengah-setengah riwayat Nabi tak kata ambil wuduk, tapi setengah riwayat ambil wuduk seperti salat. Jadi setengah-setengah ulama menyebutkan bahawa contohnya, ini sebagai contoh. Hak Nabi sebut gitu ketika mana? Misalnya kita kata ketika ketika nak tidur tu. Ada disebut ketika nak tidur. Padahal kita kata tak terangkat hadas dengan ambil wuduk tu. Tapi disebut ambil wuduk seperti wuduk nak salat. Maknanya wuduk yang sempurna. Sebab tu setengah ulama kata hak tu lebih kuatnya. Bukan ambil rengeh-rengeh, rata tak rata apa tu. Tak lagu tu. Wuduk seperti nak salat, tapi bukan untuk salat. Kalau untuk salat ni wuduk tu wuduk wajib dia panggil. Hak ni wuduk sunat. Hak wuduk wajib ni wuduk yang menjadi syarat sah semaya tu. Maknanya ketika kita ambil tu kita dalam keadaan berhadas. Tu lain ceritalah. Di segi niat tu sama saja. Baik, seterusnya saya ambil sedikit lagi. Gitulah. Hadis yang ke-9 ni kita pergi terus pada hadis yang ke-9. An Ummi Salamah qalat, qultu ya Rasulullah, inni imra'atun ashaddu dhafra ra'si. Fa anquduh lil ghusl lil janabah. Sepatutnya dia ada tanda soalan tu situ. Qala la, innama yakfika an tahthiyya ala ra'siki thalatha hathayat thumma tufidina alayki al-ma' fatatuhurina. Daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, saya bertanya, dia tanya Rasulullah lah, wahai Rasulullah, saya ni seorang perempuan yang ni, orang panggil apa? Jenis apa dia panggil? Anyai rambut ni. Dia ikat rambut ni bukan apa ni? Apa dia panggil? Macam sanggul lah, cuma dia bukan sanggul juga. Dia apa ni? Dia jalin rambut tu. Jadi rambut dia Ummu Salamah ni dia lebat dalam syarah hadis bu. Jadi bila dia jalin tu rapat lah, bila rapat tebal pula. Tu. Jadi kira-kiranya kalau kira-kira dianya kemuskilan yang timbul dalam kepala Ummu Salamah ni, takut tak rata masa mandi. Sebab apa? Rambut tebal, patut ikat jalin pula kemah. Tu hak soalan dia nya. Tu. Apakah saya mesti memboholnya, membukanya, menguraikan rambut tu masa mandi junub? Kena rombok ke hak saya pintar rambut tu? Kena rombok ke tidak? Tu soalan dia. Nabi kata tidak. Tidak. Memadai kepadamu dengan engkau siramkan 3 siraman air ke atas kepalamu, kemudian engkau ratakannya, lalu engkau menjadi bersih. Dalam syarah hadis, sebab dia ada hadis-hadis lain, mana dia boleh buat gini ya. Dia perwa rambut dia, tak payah buka pun. Dia siram air tu, dia buat gitu. Lepas tu dia buat biar jadi rua, biar air tu masuk ya. Tu. Gitu. Tetapi dalam mazhab Syafi'i ada yang sebut, mana kalau dia tidak yakin boleh sampai air, lebih afdal dia buka. Lebih afdal dia buka pintalan rambut itu. Lepas tu lebih afdal lah. Dia serupa ya, isu ni serupa dengan orang lelaki ya. Hak jenis tebal ke tak? Orang hak tebal-tebal sungguh rapat jik. Tu lah dia kena basuh tangan tu, dia basuh tangan tu, jari-jari ni dia buat gitu. Sebelum dia nak basuh keluar, dia kena dalam tu, dia kena masuk tangan, buat gitu. Dia panggil takhlil. Kita menyelati janggut tu. Kena buat gitu. Supaya kita sepanjang tak ada masalah pakai begitu jalan lalu dah. Berapa orang yang ada ni. Tapi setengah hak tebal tu paksa ni tu, dia kena buat gitu. Dan Nabi antara yang tebal lah. Sebab tu isteri Nabi dia sebut Nabi buat gitu. Sebab dia sambung ni. Memang tebal. Dia sebut begitu saja. Mana tak perlu buka pintalan rambut itu. Hadis ini adalah tambahan kaifiat mandi wajib bagi perempuan yang membuat simpulan atau gumpalan rambut. Hadis ini menjadi dalil perempuan tidak wajib membuka simpulan atau simpulan rambut untuk mandi junub atau mandi kerana haid. Sebaliknya memadai dengan ia mencurahkan air 3 kali ke atas kepalanya. Ia disokong oleh hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad daripada Ubaid bin Umar. Ini yang saya sebut tadi lah. Telah sampai cerita kepada Aisyah bahawa Abdullah bin Amr menyuruh perempuan apabila mandi supaya membuka simpulan rambut mereka. Lalu Aisyah berkata, pelik sungguh Ibnu Amr. Abdullah bin Amr ni salah seorang tokoh besar ni, orang panggil Ibnu Amr lah. Abdullah bin Amr ni salah seorang tokoh besar dalam bidang ilmu di kalangan sahabat. Bila dia berpendapat gitu, Aisyah berkata, pelik sungguh Ibnu Amr ni.
Dia menyuruh perempuan bila mandi supaya membuka simpulan rambut mereka. Kenapa beliau tidak menyuruh supaya mereka membotokkan kepala? Biar botok lalu lah tu. Ani Aisyah macam sini dia botok lalu lah. Pelik dia kata. Maknanya isteri Nabi dalam bab ni setengah ulama kata kena pakar. Sebab hanya berkait dengan perempuan. Aisyah ni lebih tahu. Ini orang panggil bab tarjih. Kita kata Abdullah bin Ammar sebut tu tak kira sengaja dia sebut atas pandai-pandai dia. Dalam kisah ni berkait dengan wanita ni. Fiqhun nisa. Kita nak pakai mana? Hadis kita kata sama-sama sahih. Ini orang panggil tarjih. Setengah ulama kata mana lebih ada kredibiliti, yang mana yang lebih berautoriti lah kita kata, yang lebih absah untuk kita jadi hujjah dalam bab ni. Mesti Aisyah sebab dia lebih tahu. Dan Aisyah ni terkenal tempat rujuk utama dalam bab fiqhun nisa. Memang disebut dalam kitab. Kau nak banding dengan Ammar bin Abdullah tadilah. Abdullah bin Ammar tadi. Tu bab tarjih tu. Memang ada pun ulama yang pakar Abdullah bin Ammar sebab tu dia kata kena buka. Tetapi orang kata kena buka tu dia kata afdal ya. Tapi ada Zahiri kata wajib. Dia kata wajib buka. Baik, tak apalah. Apabila hadis Aisyah radhiyallahu anha berkenaan sifat mandi perempuan kerana haid iaitu. Ni adapun ni kalau riwayat Aisyah begini, cuba kita tengok. An Aisyah anna Asma sa'alatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam an ghuslil mahid faqala ta'khudh ihdakunna ma'aha wa sidrataha fatatahharu fatuhsinu at-tuhur thumma tasubbu ala ra'siha fatadlukuhu dalakan atau dalkan tu la mati tu dalkan syadida hatta tablugha syu'una ra'siha thumma tasubbu 'alaiha al-ma'. Daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Asma pernah bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mandi kerana haid. Bila seorang perempuan itu kering darah haid, mana kira-kiranya sesalah darah haid dia tu. Jadi untuk dia bersucinya adalah dengan mandi, bukan dengan ambil wudu, mandi. Baik. Dia tanya Rasulullah tentang itulah. Bagaimana cara tu? Hak betul, hak lebih afdal. Nak tanya Nabi sendiri. Nabi pun kata kepada dia, hendaklah seseorang kamu di sini maknanya para perempuan itu mengambil airnya dan bidaranya. Mana guna air bidara. Guna air bidara maksudnya mandi. Tak apalah, kita baca dulu. Lalu dia bersuci dengan mengelokkan mandi dia tu. Kemudian dia mencurahkan ke atas kepalanya lalu menggosok dengan kuat hingga sampai ke pangkal rambutnya, kemudian mencurahkan air ke atasnya. Jadi hadis ni berkait dengan perempuan yang pakai sanggup. Mana dia gosok tu di ujung. Sebab bila dia ikat ni boleh masuk lagi jari-jari di tengah. Buatlah gitu, cukup, tak perlu buat pun. Cumanya di sini timbul isu sini guna air daripada buah bidara tu untuk apa? Ataupun guna daun dia ke untuk buat hak tu sebagai shampoo mengikut ulama. Sebab dia hak tu dia boleh menghilangkan. Sebab tu dulu digunakan untuk mayat tu. Sebab dia boleh menghilangkan bau tu. Enggak kita lah ni nak cari mana? Guna shampoo mana ada tu. Tercapai juga maksud ni. Tujuannya bukan sekadar nak suruh bersih, nak suruh bau wangi tu. Tu hendaknya. Cumanya dalam hadis ni tidak menunjukkan membuka simpulan, tak ada. Lepas tu lagi tidak disebut di sini. Dia sebenarnya ramah. Dia orang panggil apa? Kita kata tradisi lah, budaya juga. Walaupun tidak semua. Perempuan di zaman Nabi ni jenis pintar rambut ni boleh kata tu lebih ramah gitu. Ada setengah tu 2 ekor, ada setengah tu itu biasa. Mungkin umumnya perempuan tu rambut panjang. Dia buat gitu. Itu memang budaya dia gitu. Tempat kita ni ada tapi tak ramah. Ya? Tu. Itulah kalau tak buat gitu jadi besar palu nak borok. Wallahu a'lam lah tu. Memang gitu. Tapi kok mana pun kalau tengok dalam syarah hadis memang dia sebut tu. Tu. Lepas tu nak buka tu dia kira nak buka, lepas tu nak jalan pula tu kan. Jadi berkali dia berasa payah. Muka jalan tak dijalin dia kena orang lain tu dah buat. Sebab tu kalau tak buka tu dia mana dia rasa lagi suka lah. Maknanya kalau berdasar pada apa disebut oleh Aisyah, tak payah buka. Tak payah buka. Tu yang jadi khilaf tu. Gini-gini lah. Baik.
Berkenaan lelaki, wajib ke atasnya membuka simpulan rambut dan membasah keluar dari dalamnya bila air tidak sampai ke pakar rambut kecuali dengan membukanya. Ni kalau lelaki rambut panjang ada juga jenis pintar. Memang ada pun sampai Nabi ada. Tidak salah tu. Cumanya ulama sebut dalam setengah-setengah kita, ana bacalah Yusuf Qaradawi pada sebut, pintalan rambut tu kena tengok juga. Kalau pintalan rambut tu khususnya lelaki tu, pintalan rambut tu dia menjadi satu bentuk pintalan untuk orang ajar salah ke, ataupun jadi syiar kepada mana-mana agama, tu tak boleh. Misalnya dia buat gelulung sini dah, popok Yahudi tak boleh buat kerja lagu tu. Dia buat panjang di bahagian ni, bahagian ni, lepas tu dia siput, atau dia buat macam khiti. Tu tak boleh sebab serupa dengan Yahudi. Hak tu dia macam syiar agama tu. Bukan bangsa dia, agama dia. Tu tak boleh. Kalau tu tak boleh. Kecuali kita boleh pastikan tu bukan agama dia, tu saja popok dia ya, bukan melibatkan agama. Tak apa. Tapi hak kita tahu tidak begitu. Begitu. Saya ambil sedikit lagi, satu perenggan lagi ni. Berkenaan lelaki wajib ke atasnya membuka simpulan rambut. Tapi hak buka lelaki ni pun kalau dia tidak yakin boleh sapai lah. Kalau boleh sapai, sepuluh perempuan jugalah. Perintah ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang akan disebutkan dalam fasa kedua, dan hadis Thauban. Hadis ini dia akan ulang balik selepas ni lah. Saya habiskan di sini. Sebab ni habis untuk hadis ni. An Shuraih bin Ubaid qala أفتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة أن ثوبان حدثهم أنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر وأما المرأة فلا عليها ألا تنقضه لتغرف على رأسها 3 غرفات بكفيها. Daripada Shuraih bin Ubaid katanya, Jubair bin Nufair telah menyampaikan kepadaku tentang mandi kerana janabah. Dia menyebutkan bahawa Thauban radhiyallahu anhu menceritakan kepada mereka bahawa mereka pernah bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertanya Nabi ni kalau nak kira tepat dari segi bahasa Arab, mereka telah tanya fatwa. Tanya fatwa hukum tentang bagaimana lelaki yang meminta rambut ni kalau dia nak mandi kena buka ke tidak pintalan rambut tu. Dia minta fatwa Nabi tu. Lalu Nabi berkata lelaki hendaklah membuka rambutnya, lalu membasuhnya hingga sampai ke pangkal rambut. Sebaliknya perempuan tidak begitu. Sebab tu setengah-setengah ulama memang dia pergi hal ni. Tapi setengah-setengah dia tidak pergi, dia pergi hal lain. Lelaki pun begitu juga. Hak naknya apa dia? Rata. Mana kalau lelaki tu rambut dia pinta rambut tidak lebat, dan dia pasti dengan yakin boleh sampai air sampai ke umbi rambut, ke kulit kepala pun tak perlu buka, tak apa. Hak ni lagu mana ni? Hak ni merujuk pada lelaki yang rambut tebal supaya perempuan tadi juga. Ada yang takwil begitu. Tak apalah kukuh mana pun, kewajiban kepada perempuan untuk membukanya. Tak wajib perempuan buka, hendaklah dia menyiram kepalanya sebanyak 3 kali dengan 2 telapak tangan dia, begitu saja. Dan dia takhlil lah. Takhlil ni mana dia cuba sampaikan air dengan jari dia tu ke hujung rambut tu, ke umbi rambut tu. Begitu saja. Jadi hadis ni riwayat Nufair ini, Shuraih ni, Jubair bin Nufair ini menjadi dalil kepada ulama yang kata lelaki ni kena buka kalau dia pintar rambut. Perempuan tak payah. Tapi setengah ulama lain dia kata tengok hadis lain, hak ni dia takwil dengan mengatakan hak ni untuk lelaki yang rambut tebal juga. Setengah ulama kata dak. Sebab dia beza dalam hadis Nabi sebut beza, perempuan tak payah, lelaki boleh. Dia tidak berkait dengan tebal tak tebal tu. Tu khilaf pula situ tu tentang hadis tu. Itu punca jadi khilaf. Kukuk mana pun khilaf lah. Tapi kalau kita yakin bagi anak lah, kalau kita yakin tidak boleh sampai air tu susah, bahkan timbul rasa syok pula, rasa tak sedap hati, baik bukalah. Hilang perasaan syok itu. Tahu jadi tak tenang maya. Gitulah hadirat. Semua ni ulama kata duk bincang-bincang ni nak kepastian supaya kita dapat salat dengan sempurna. Tu ya sebenarnya. Dia nak pergi situ. Kira-kira nak semayang belakang ni, perbuatan ni. Target dia tu. Okay, wallahu alam, kita berhenti setakat tu dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.